Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Setelah kita tidak bersiaran selama sebulan, dan memang kuliah pun sebulan sekali ya. Okay. Tidak bersiaran selama sebulan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan untuk bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan hadis-hadis 40 kita. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang ketiga setelah beberapa sesi ya kita membincangkan hadis yang kedua. Dan hadis kita yang ketiga pada malam ini sebenarnya ada kaitannya dengan perbincangan hadis yang kedua yang baru sahaja kita selesaikan. Justru saya kira kita tidak akan mengambil masa yang begitu lama untuk membincangkan hadis kita yang ketiga ini. Baik, hadis kita yang ketiga berkaitan rukun Islam. Ia sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertemuan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis kita yang kedua, yang mana dia tanya kepada Nabi, fa akhbirni anil Islam. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan juga tentang perkara yang sama berkaitan tentang Islam itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana Ibn Umar, iaitu Abdullah Ibn Umar, dia sebutkan begini, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi ini adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang didengar oleh Abdullah ibn Umar pada masa itu. Apa maksudnya? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 5 perkara yang menjadi asas kepada agama kita ataupun yang kita sebutkan sebagai rukun dalam agama kita, iaitu Nabi sebutkan di sini Islam dibina atas 5 perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, ini yang pertama. Jika kita lihat dalam bahasa terjemahannya, Islam dibina atas 5 perkara, iaitu pertama, bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang kedua. Perkara yang kedua, Nabi sebutkan wa iqamis salah, iaitu melaksanakan salat. Ataupun mendirikan salat. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa iqamis salah wa ita'iz zakah, iaitu menunaikan zakat. Dan yang keempat, wa hajjil bait, iaitu mengerjakan haji. Dan seterusnya yang kelima, Nabi kata wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan.
Kita ada 5 perkara yang Nabi SAW sebutkan, yang mana Islam dibina di atas 5 perkara ini, iaitu semua Muslim, semua Muslimah, mereka perlu berpegang kepada 5 perkara ini, kerana di sana ia dilihat sebagai bangunan, sebuah bangunan yang dibangun dengan kelima-limanya, yang menjadi tiang kepada agama kita. Atas sebab itu bila kita lihat dalam perbincangan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, beliau menyatakan bahawa dalam hadis ini ingin menjelaskan kepada kita, Islam umpama sebuah bangunan yang memiliki 5 tiang utama. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu, dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah 5 tiang utama dalam agama kita. Dan 5 tiang utama ini, ia menjadi asas bagi agama seseorang. Agama kita tidak terbina dengan baik tanpanya. Maknanya kalau tidak ada 5 perkara ini, kita tidak lihat ia sebagai satu bangunan yang baik yang didirikan oleh seseorang, terutamanya bila ia adalah seorang Muslim. Maka sebab itu, kalau kita lihat tentang ibadah-ibadah yang lain, yang mana kita tidak menafikan tentang kewajipannya, kefarduannya, kesunahan yang ada pada ibadah-ibadah yang lain. Namun ibadah-ibadah yang lain dilihat sebagai penyempurna kepada 5 ibadah, yang menjadi tiang asas kepada bangunan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Jadi bezanya kelima-lima ibadah ini dengan ibadah-ibadah yang lain, jika tidak ada ibadah tersebut dalam diri seseorang Muslim, iaitu satu hilang, bangunan yang ada pada diri seseorang dianggap tidak kukuh, bahkan ia boleh merobohkan apa yang dibina. Jadi ini adalah analogi yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali bagi menjelaskan kepada kita betapa rukun Islam yang ada pada diri seseorang, ia umpama bangunan yang ada dalam diri dia. Jika salah satunya tidak ada ataupun ia kurang, tidak ada langsung, tidak boleh untuk kita sebutkan ia sebagai seorang Muslim yang memiliki keimanan yang sempurna. Atas sebab itu kita lihat dalam kitab Al-Wafi menjelaskan kepada kita tentang keterkaitan antara satu rukun dan rukun yang lain. Dalam kitab ini menjelaskan kepada kita bahawa seseorang bila dia melaksanakan semua rukun itu, kita ada 4 bahagian insan di sini ataupun kategori manusia di sini yang berkaitan dengan kelima-lima rukun itu tadi. Pertama, jika seseorang dia melaksanakan semua rukun itu, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mendirikan solatnya, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, kelima-lima perkara itu dia lakukan. Dalam kitab Al-Wafi menjelaskan kepada kita, insan yang berada pada kategori yang pertama ini, kita panggil dia sebagai Muslim yang sempurna. Namun, jika sekiranya seseorang dia meninggalkan seluruh rukun itu, ada 5 tadi, satu pun dia tidak lakukan. Satu pun dia tidak lakukan. Maka dalam situasi ini, mereka yang berada pada kategori yang kedua, kita panggil dia bukan seorang Muslim. Okey? Dan bagaimana jika sekiranya dia mengingkari salah satu dari rukun itu? Tadi ada 5. Mungkin dia orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tetapi dia kata apa? Saya cuma beriman, saya cuma percaya 4 saja. 1 ni saya tak percaya. Dan saya rasa itu adalah perkara yang tak wajib. Dia kata begitu. Dan dia kata, saya nak mengerjakan haji. Saya nak berpuasa di bulan Ramadan. Saya nak bayar zakat. Tapi saya tak nak solat. Sebab saya berkeyakinan solat itu tidak wajib. Bagaimana?
Kalau orang yang mengingkari salah satu atau mungkin dua, kan dia pilihlah mana di sini. Oh, saya cuma nak puasa je. Tapi kalau bab haji, bab bayar zakat, bab solat ni, saya tak percaya. Perkara itu menjadi rukun. Ya, menjadi rukun bagi keislaman saya. Saya cuma nak mengucap 2 kalimah syahadah, saya nak berpuasa saja. Jadi situasi yang begini bagaimana? Di sini, dalam kitab Al-Wafi menjelaskan kepada kita, dia sama kategorinya dengan yang kedua tadi. Kita tak boleh anggap dia memiliki satu keimanan yang sempurna. Kita masukkan ia pada orang yang meninggalkan seluruh rukun itu. Iaitu, tak boleh kita panggil dia sebagai seorang Muslim yang memiliki keimanan yang sempurna. Namun, jika kita lihat pada keadaan yang ada di sekitar kita, bagi pendapat saya, ramai antara kita ataupun kebanyakan daripada kita berada pada kategori yang pertama dan kategori yang terakhir ini yang bakal kita bincangkan. Iaitu dia meyakini, beza ya, 2 dan 3 tadi. Kalau 2 dan 3 tadi, yang pertama, yang kedua, meyakini, tidak meyakini dan tidak mengamalkan, tinggalkan keseluruhannya. Yang ketiga, meyakini tetapi ada yang dia tidak meyakini. Maknanya dia tak percaya tentang kewajipan ibadah yang diperintahkan ke atas dirinya. Yang keempat ini, meyakini keseluruhannya. Dia yakin, dia tahu solat itu wajib. Puasa itu wajib. Bayar zakat wajib. Cuma apa? Dia tak nak. Dia melalaikan. Ramai kan? Juga kita lihat yang ada di sekitar kita begitu. Jadi adakah kita nak kata, awak ni bukan Islam? Tak boleh cakap begitu. Sedangkan dia percaya. Dia tahu, saya tahu solat tu wajib. Cuma saya rasa saya tak nak buat. Ada orang begitu keadaannya. Jadi di sini, bila kita merujuk dalam perbincangan kitab Al-Wafi, menjelaskan kepada kita mereka yang berada pada kategori yang keempat ini, kita panggil dia sebagai Muslim yang fasik. Okey? Apa maksud Muslim fasik? Ada sesiapa nak jelaskan? Boleh letak di ruangan komen? Nanti saya beritahu. Apa maksud Muslim fasik? Ya, sila kita berikan masa kepada penonton yang mengikuti kuliah kita pada malam ini. Sila ya, letakkan. Muslim fasik ni bagaimana keadaan dia? Tanpa kita menafikan bahawa dia itu, maksud kita tak letak dia pada kategori yang kedua, ketiga, tapi kita kata dia Muslim yang fasik. Kerana apa dia Muslim yang fasik? Dia beriman kepada Allah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ni syarat mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun kita nak panggil dia Muslim yang fasik ni, syarat mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian, dia beriman dengan keempat-empat perkara yang ada pada rukun Islam kita. Beriman bahawa solat itu wajib, bayar zakat wajib, puasa wajib, pergi haji ni jika mampu itu wajib. Cuma apa? Dia melalaikan. Iaitu dia tidak mahu melakukan. Kerana mungkin dia malas, dia rasa dia sibuk, dia rasa tidak ada kepentingan. Mungkin ada orang begitu keadaannya. Ya? Jadi kalau begitu keadaannya, kita panggil dia sebagai Muslim yang fasik. Bermakna dia adalah Muslim yang melakukan dosa. Itu maksud Muslim fasik. Tetap kita gelar dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seorang Muslim, seorang Muslimah. Namun ada dosa-dosa yang dia lakukan yang memerlukan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi yang sedemikian, Muslim yang fasik ini, kita tak letaklah ya pada kategori yang kedua dan yang ketiga. Okey, so kita ada 4 tadi. Ya, ingat ya. Pertama, Muslim yang sempurna daripada sudut keimanannya tadi. Apabila dia melaksanakan semua rukun itu tadi. Kemudian, jika dia meninggalkan keseluruhannya, ucap 2 kalimah syahadah pun tidak. Yang lain-lain apatah lagi, kan? Kita lihat orang ini sebagai bukan Muslim. Dan yang ketiga, dia mengingkari salah satunya. Memang dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi ada masalah daripada sudut akidah dia. Dengan dia tidak meyakini kewajipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada diri dia.
Dia cuma ingin buat apa yang dia nak buat sahaja. Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan kepada kitab kita kan, dia sebut, kita letak ia sama dengan kategori yang kedua. Beza dengan kategori yang keempat. Sekali lagi saya ulangi. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia beriman kepada semuanya. Tetapi adalah biasa manusia ni. Kan? Banyak mengikut nafsu, ada perkara-perkara yang kadang kita rasa kita tak nak buat dan sebagainya. Kerana bukan kita rasa kita tak beriman bahawa itu adalah perkara yang wajib. Cuma kadang-kadang kejahilan kita rasa kita malas. Hal-hal begini yang kebiasaannya berlaku di kalangan Muslim. Maka kita masukkan mereka ini sebagai Muslim yang fasik. Berkenaan dengan rukun Islam itu tadi, kelima-limanya, di kalangan para ulama, ada menyebutkan bahawa kelima-lima itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang bersangkutan dengan hati, ucapan, perbuatan dan harta. Ini menunjukkan bahawa agama kita, iaitu agama Islam, bukan hanya semata-mata tentang keyakinan kita, tetapi bagaimana kita merealisasikan apa yang kita yakini. Atas sebab itu kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berkaitan dengan akidah yang kita percaya, yang kita yakini dalam hati kita. Namun, jangan lupa, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini dalam hati kita, ia perlu direalisasikan dengan rukun Islam kita. Yang mana kita panggil ia sebagai amal ibadah. Bagi membuktikan bahawa, ya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada semua rukun iman yang ada. Maka sebab itu di sini, kita ada ibadah hati. Jika kita nak kaitkan dengan apa yang kita bincangkan berkenaan dengan rukun Islam, ibadah hati ini ialah syahadah kita. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah. Dan kita naik saksi, kita mengucapkan penyaksian kita, ia berkaitan dengan hati. Dan juga ia dipanggil sebagai ibadah ucapan. Jadi maknanya, rukun Islam kita yang pertama tadi kan, ia ada dua. Kita boleh masukkan ia pada dua, iaitu ibadah hati dan juga ibadah ucapan. Ya, saya senangkan, saya kata di sini syahadah kita. Kenapa ia perlukan kepada kedua-duanya? Ramai orang boleh mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi belum tentu hatinya benar-benar beriman kepada Allah dan beriman dengan Rasulullah. Dia begitu keadaannya. Jadi kita perlukan kepada kedua-dua itu tadi bagi melengkapkan syahadah tersebut. Ibadah hati, ibadah ucapan. Tadi kita ada yang kedua, setelah syahadah kita, solat kita. Jadi kalau solat ni nak letak di mana? Kita ada ibadah hati, ibadah ucapan, ibadah badan iaitu perbuatan, kita ada ibadah harta. Jika solat, ibadah yang berkaitan tentang ibadah badan kita, iaitu perbuatan kita. Kan kita angkat takbir, kita rukuk, kita sujud, duduk antara dua sujud ni, ia adalah keadaan-keadaan yang memerlukan kepada pergerakan, perbuatan. Sebab itu kita letak ia pada ibadah perbuatan. Namun, solat juga berkaitan dengan ucapan. Kerana solat bukan hanya semata-mata memerlukan kepada pergerakan kita. Tetapi dalam solat kita, kita ada doa, kita ada ayat Al-Quran yang kita baca, ada zikir yang kita ucapkan, ada lafaz-lafaz tertentu yang diperintahkan untuk kita baca. Semasa sujud kita, ada yang kita baca, kan? Semasa tasyahud kita, ada ucapan pada ibadah solat. Jadi ibadah solat ini kita letakkan kepada dua, iaitu ibadah ucapan dan juga ibadah perbuatan. Kita ada rukun Islam yang ketiga tadi. Apa dia? Menunaikan zakat. Bila kita kata zakat, pasti ia berkaitan dengan harta kita. Okey, so saya letakkan ia di sini. Ibadah harta berkaitan dengan zakat, yang memerlukan kita untuk mengeluarkan wang ringgit kita, harta kita bagi melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian kita ada yang keempat. Tadi satu syahadah,
kedua solat, ya, ketiga zakat, keempat mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Mengerjakan haji bagi mereka yang mampu di sini, kita panggil ia sebagai ibadah harta dan ibadah badan. Kedua-duanya sekali. Sebab tu kan, ada bagi mereka yang mampu. Mampu ni juga bukan hanya kita lihat daripada sudut wang ringgit, ya, tetapi kemampuan daripada sudut tenaga kita. Bagaimana? So, kita letak begini, ya. Ibadah harta, ibadah badan, ia berkaitan dengan mengerjakan haji yang merupakan rukun Islam kita yang keempat. Sebagaimana teks hadis yang menjadi perbincangan kita pada malam ini. Dan yang terakhir, Nabi kata apa tadi? Wa sawmi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, ia berkaitan dengan ibadah badan kita. Okey. Yang memerlukan kepada pergerakan, memerlukan kepada kemampuan, kesihatan. Maksud saya, pergerakan itu maksud kesihatan. Kesihatan kita, kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah kita yang kelima tadi, yang merupakan rukun Islam kita, iaitu puasa. Jadi ada 4 perkara. Kadang-kala ada satu rukun ibadah itu, rukun Islam ini, ianya berkongsi pada ibadah yang kita kategorikan kepada 4 tadi. Contohnya ibadah hati dan ibadah ucapan, syahadah, ada 2 tadi. Kemudian ibadah ucapan dan ibadah badan, solat. Dia berkongsi kedua-duanya sekali. Puasa tidak. Puasa dia cuma satu saja. Ibadah yang berkaitan dengan badan kita, iaitu kesihatan kita, kemampuan kita. Haji, jika kita lihat pada haji di sini, ibadah harta dan ibadah badan, dia bergabung. Zakat, ibadah harta. Hanya sendirian saja di situ. Baik, seterusnya kita lihat apakah hikmah di sebalik rukun Islam ini. Kenapa kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah perlu melaksanakan kelima-lima rukun ini? Jika masih ingat lagi apa yang saya kemukakan tentang pendapat ataupun penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Dia kata apa? Rukun Islam ia umpama bangunan. Sebab itu Nabi menggunakan perkataan bunia, yang dibina di atas 5 perkara. Iaitu Islam kita ini dibina atas 5 perkara. Namun, apakah hikmah yang berada di sebalik rukun Islam ini, di samping ia menuntut kita untuk mengerjakan amal ibadah kita? Rukun Islam ini, sebelum itu saya nak masuk pada surah Al-Ankabut pada ayat kita yang kedua hingga ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kepada kita dalam ayat yang kedua dan ketiga pada surah Al-Ankabut. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman? Tadi rukun Islam kita yang pertama ada syahadah, bukan? Kita ucapkan yang merupakan ibadah lisan kita tadi, ibadah ucapan kita. Yang kita ucapkan bahawa kita bersaksi Allah itu tidak ada yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah. Dan Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Itu Rasulullah. Kita ucapkan keimanan itu dalam diri kita, ya, sebagai satu bentuk pengakuan. Dan Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini. Itu surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Apa kata Allah? Adakah kalian mengira bahawa kalian akan dibiarkan begitu sahaja setelah kalian mengucapkan kami beriman? Pasti di sana kata apa? Allah kata apa? Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Sedangkan bila kita dah ucap dengan keimanan tu tadi kan, kita dah ucap bahawa kita bersaksi Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi SAW adalah Rasulullah. Allah tidak biarkan kita begitu sahaja. Ada ujian, ada cubaan yang akan Allah berikan kepada kita bagi membuktikan adakah benar apa yang kita ucapkan itu tadi. Itu rukun Islam kita yang pertama tadi yang kita ucapkan. Maka sebab itu di sini
ibadah, kalau kita nak lihat rahsia ataupun hikmah yang besar yang terkandung di sebalik rukun Islam kita, ia adalah antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang Muslim untuk membuktikan keimanan kita. Bagi seorang hamba yang telah melafazkan penyaksiannya tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulullah itu sebagai, dan Nabi SAW itu sebagai Rasulullah. Bila kita lihat di sini tentang ibadah ujian sebagai ujian bagi ujian Allah bagi hamba, ada 3 perkara yang ingin saya tekankan. Bagaimana rukun Islam itu ia boleh menjadi ujian bagi seseorang hamba? Pertama, kita lihat mengeluarkan sesuatu yang disukai. Dalam rukun Islam kita, ia menuntut kita sebagai seorang Muslim untuk mengeluarkan sesuatu yang kita sukai. Apa dia? Harta kita. Pada ibadah yang mana? Zakat. Ibadah zakat. Ia menuntut kita mengeluarkan wang kita, harta kita. Duit adalah perkara yang kita sukai. Adakah siapa yang tak suka duit di sini? Masing-masing tahulah ya jawapannya. Adakah orang yang tak suka duit? Oh, saya tak suka duit, Ustazah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bolehlah ya. Derma pada pergas banyak-banyak. Kalau tak suka duit lah ya, boleh, Alhamdulillah dari situ. Kan, tak suka duit, Ustazah, saya suka bagi pada orang lain. Tapi itu juga kita kata sebagai mengeluarkan. Mengeluarkan harta ataupun perkara yang kita sukai. Ya, yang kadang-kala kita sendiri mempersoalkan. Kenapa ya? Saya dah kerja penat-penat. Kemudian tiba-tiba saya pula nak kena beri pada orang lain. Mungkin kita akan fikirkan sedemikian. Ataupun mungkin kita akan persoalkan begitu. Kenapa kena bayar zakat? Saya yang kerja siang malam. 24 hours saya kerja. Tiba-tiba pula kena bayar zakat. Apa kena mengena orang ni semua dengan duit saya yang saya kumpul lah. Mungkin kita akan persoalkan sedemikian. Sebab itu di sini kita lihat. Bila seseorang itu dia mengeluarkan sesuatu yang dia sukai. Yang berkaitan tentang zakat itu tadi. Ini kita panggil sebagai ujian yang Allah berikan kepada dia. Nak buat ataupun tidak. Tadi kata beriman bukan kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada semua ajaran yang dibawa dalam agama ini. Jadi antara ajaran dalam agama kita inilah wajib untuk menunaikan zakat itu tadi. Jadi bagaimana? Bila sudah sampai masanya kita ni layak sebagai seorang Muslim untuk mengeluarkan harta kita yang kita sayang, yang kita suka, yang kita kumpul tadi, bagaimana situasi kita? Ini yang kita kata sebagai ujian bagi diri seorang hamba. Kemudian yang kedua. Ya, tadi yang pertama ya. Yang pertama tadi, ia berkaitan dengan zakat kita. Baik, yang kedua, menahan diri dari perkara yang disukai. Jika yang kedua ini kita nak kaitkan dengan ibadah yang mana satu agak-agak? Menahan diri dari perkara yang disukai. Ini kita kata ia berkaitan dengan puasa kita. Kita suka makan, kita suka minum, betul tak? Susah kita ni kalau tak makan dan tak minum. Ada banyak minuman yang menjadi kegemaran kita. Ada banyak makanan yang menjadi kegemaran kita yang kita rasa kita kalau seminggu tu tak makan makanan tu, macam tak hidup. Ada orang begitu ya keadaannya, macam tak hidup je rasa. Dan di sini puasa, ia menuntut kita untuk meninggalkan perkara yang kita sukai. Terutamanya berkaitan makan dan minum itu tadi. Ada juga perkara-perkara yang lain lah ya. Contoh bersama dengan suami dan isteri. Itu perkara yang tidak dibenarkanlah dilakukan ketika di siang Ramadan lah ya. Betul juga puasa tadi kan. Makan dan minum waktu siang pada bulan Ramadan. Namun, puasa ini juga menuntut kita bukan hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Tetapi puasa menuntut kita meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia
dan akhlak yang keji. Yang ramai di antara kita mungkin suka buat, biasa buat dan sukar untuk meninggalkan. Namun ibadah puasa ianya menjadi sebuah ibadah yang mengekang diri kita agar tinggalkan perbuatan yang kita sukai itu tadi. Di samping makan dan minum. Kan? Ibadah puasa mengajar kita agar jaga lisan kita. Ibadah puasa ni mengajar kita supaya tahan diri kita agar jangan bergaduh. Ibadah puasa mengajar kita supaya banyak melakukan amal soleh, tinggalkan perkara yang sia-sia. Ini namanya apa? Ada banyak hal yang kita suka. Tapi bila seseorang itu dia berpuasa, terutamanya kalau kita ikut kepada konteks perbincangan kita untuk hadis ini, di berpuasa di bulan Ramadan, ia menuntut kita meninggalkan banyak perkara yang kita suka. Bukan hanya tentang makan dan minum yang kita suka, tetapi perbuatan, ucapan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sebab itu kita tak hairan pada masa bulan Ramadan ini, Masya Allah Tabarakallah, orang berkejar-kejar melakukan amal soleh. Sehingga kalau masa bukan Ramadan tu dia tak pernah buat. Tapi ketika bulan Ramadan, dia lakukan. Contohnya Qiyamul Lail. Kan? Qiyamul Lail bukan perkara yang mudah tau. Sebab apa? Kita suka tidur. Kan kita suka tidur. Jadi nak bangun tidur tu, untuk kita korbankan masa tidur kita tu, bukan perkara yang mudah. Tapi pada masa bulan Ramadan, senang tak buat? Senang. Untuk menunjukkan kepada kita ibadah puasa yang kita lakukan, ia dapat mendidik kepribadian kita untuk dekat dengan hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik. Cuba kita lihat diri kita ketika di bulan Syawal. Bagaimana qiyamul lail kita? Okey, masing-masing jawab sendirilah ya. Saya macam bernya, macam bernya. Masing-masing tahu bagaimana keadaan diri kita. Ketika masuk bulan Syawal, tiba-tiba dia macam ada perubahan Macam seolah-olah jadi orang lain dah kita ni. Sebab tu disebutkan begini. Ibadah puasa memiliki rasa yang begitu besar, yang menuntut kita sebagai seorang Muslim untuk melaksanakannya. Kerana apa? Ia mengajar kita untuk menahan diri kita dari perkara yang tidak kita sukai. Seterusnya yang ketiga, hikmah yang ketiga kita lihat di sini, ia mengerahkan tenaga. Ini kita sebut sebagai ibadah solat dan juga haji kita. Solat dan haji kita yang mengerahkan tenaga. Jangan pergi jauh-jauh lah lihat haji tu. Sekarang pun belum ada kesempatan lagi untuk melaksanakan haji kerana suasana pandemik kita. Kita ambil contoh solat sajalah. Kita ramai tahu solat itu wajib. Tapi kita juga tahu tak semua orang mudah untuk melaksanakan solat itu. Mengerahkan tenaganya. Tadi pun kita bincangkan yang disebutkan dalam kitab Al-Wafi, penjelasannya berkenaan dengan orang pada kategori yang keempat kan. Dia malas solat. Kita panggil dia sebagai Muslim yang fasik. Dia malas. Malas ni lawannya apa? Kena rajin. Rajin tu maknanya dia kena berusaha. Ada tenaganya. Kita susah pun macam mana kita kena kerahkan tenaga kita. Malas macam mana pun kena bangun. Biasa kadang-kadang kan, malasnya lah Lagi-lagi lah waktu-waktu solat subuh tu kan. Nak bangun. Malasnya bunyi jam tutup. Tutup. Sampailah nak dekat waktu-waktu syuruk tu kan. Tapi kita kena kerahkan tenaga kita. Kita kena bangkit, kena bangun daripada tidur kita. Demi melaksanakan rukun Islam kita tu tadi, iaitu ibadah solat kita. Dan orang yang mengerahkan tenaganya untuk melaksanakan solat tersebut,
dia berusaha untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam rukun Islam itu tadi sebagai ujian yang Allah berikan kepada para hamba-Nya yang beriman kepada Allah. Jadi kita ada 3 perkara itu tadi yang kita sebut sebagai hikmah yang terkandung pada rukun Islam kita. Pertama, ia adalah sesuatu yang menuntut kita untuk sebagai satu ujian untuk kita mengeluarkan sesuatu yang kita sukai. Kedua, satu ujian untuk kita menahan diri di perkara yang kita sukai. Dan yang ketiga, satu ujian untuk kita mengerahkan tenaga kita. Jadi bagaimana untuk kita aplikasikan hadis kita yang ketiga ini dalam kehidupan? Ada 3 perkara yang ingin saya highlightkan dalam hadis ini, ataupun ingin saya tekankan dalam perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, ketika menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini, perkara yang paling basic, yang paling asas yang perlu kita pegang ialah rukun Islam ini ia mengandungi 2 perkara, iaitu akidah dan amal. Mengapa sedemikian? Kerana dalam rukun Islam kita, ia mengandungi sesuatu yang berkaitan dengan akidah, iaitu keimanan, kepercayaan yang terkandung pada rukun Islam kita yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Ini kita panggil ia sebagai akidah. Namun, bukan hanya semata-mata tentang akidah, tetapi rukun Islam kita memiliki amal yang terdapat pada rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Ia menunjukkan bahawa agama Islam kita bukan hanya tentang kepercayaan semata-mata. Namun, ia memerlukan kepada amal perbuatan kita bagi kita membuktikan apa yang kita percayai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rukun Islam adalah ujian bagi seorang Muslim. Sebagaimana perbincangan yang baru kita sebutkan tadi. Ada 3 perkara ataupun ada 3 ujian yang terkandung dalam rukun Islam ini setelah kita mengucapkan 2 kalimah syahadah yang menunjukkan bahawa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah. Keimanan kita diiringi dengan ujian demi ujian. Namun, ada satu ujian yang akan terus-terusan berada pada diri kita sehingga akhir hayat kita, iaitu ibadah. Yang menuntut kita untuk mengeluarkan harta kita, yang menuntut kita untuk menahan diri kita daripada perkara-perkara yang kita suka, namun perkara itu tidak dibenarkan dalam agama kita, jadi kita perlu tinggalkan. Yang seterusnya menuntut kita untuk mengerahkan tenaga kita. Maka sebagai seorang Muslim, apabila mereka melaksanakan rukun Islam ini dalam kehidupannya, iaitu dia aplikasikan dalam hidup dia, bermakna dia menjalani kehidupannya sebagai seorang Muslim yang sentiasa melaksanakan perintah Allah yang merupakan ujian yang Allah berikan kepada diri dia. Yang terakhir, di sini yang ketiga, rukun Islam ini bukan hanya tentang hablum minallah. Tadi kita bincangkan tentang ibadah-ibadah yang merupakan ikatan ataupun hubungan kita dengan Allah. Tetapi kita kena ingat, bila kita sebut tentang ibadah, ada ibadah yang mengeratkan, menguatkan hubungan sesama manusia, iaitu hablum minan nas. Justru dalam ibadah ataupun dalam rukun Islam yang perlu ataupun yang wajib kita laksanakan ini, ia bukan hanya mengikat ataupun menguatkan hubungan kita dengan Allah, tetapi
ia juga mengikat, menguatkan, mengeratkan hubungan kita sesama manusia. Kita solat, mungkin ada antara kita yang melaksanakan solat di masjid. Kita jumpa teman-teman kita di satu ruang, namanya Dewan Solat. Ia mengeratkan silaturahim, hubungan sesama manusia yang ada. Kita berpuasa, tadi juga kita dah jelaskan, dalam keadaan kita berpuasa, ia membentuk jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kita jadi seorang Muslim yang lebih baik dengan saudara kita, dengan sesama insan yang ada di sekitar kita. Saling membantu antara satu dan yang lain. Bila kita berpuasa, mungkin kita banyak bersedekah. Bukankah itu mengeratkan hubungan sesama manusia? Contoh yang lain, kita bayar zakat. Kita bantu orang lain yang dalam kesusahan. Semua itu merupakan ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Jadi jelas di sini, rukun Islam kita, kelima-limanya, ia bukan hanya menuntut kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi ia juga menuntut kita untuk menjaga hubungan kita sesama manusia. Begitulah ajaran yang terkandung dalam agama kita ini. Bukan hanya sahaja mementingkan kita dan Tuhan kita, tetapi ia mementingkan kita dengan insan yang menjadi makhluk kepada Tuhan kita. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang telah kita tampilkan pada malam ini dapat dimanfaatkan, dijadikan pegangan sepanjang hayat kita. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.